bermakna Azizi bin Syariji, dan pada hari ini saya akan membentangkan sebuah karya yang berjudul The Koi Jump Over the Dragon Gateway, which is 10,000 yen oleh Wu Qingzi. Karya yang telah dihasilkan oleh Wu Qingzi yang bertajuk The Koi Jump Over the Dragon Gateway, which is 10,000 rand. Karya beliau telah merujuk kepada beberapa ikan koi yang sedang melompat menuju pintu gerbang naga. Wu Qingzi telah mempelajari teknik dan gaya penghasilan karya melalui bapanya yang juga turut meminati bidang catatan. Berdasarkan karya yang telah dihasilkan olehnya, karya tersebut pertama sekali telah dihasilkan pada tahun 1982 di Shanghai dengan menggunakan teknik basah atau basah dengan mengaplikasikan dawat Cina dan warna lain seperti warna merah di atas dawat Cina. Berdasarkan karya yang telah dihasilkan oleh beliau, beberapa kritikan seni dapat dibuat berdasarkan karya tersebut, antaranya dari segi aspek hal benda, analisis, kandungan dan juga penilaian. Berdasarkan karya beliau dari aspek hal benda, karya ini menggunakan tema ikan koi sedang melompat melintasi pintu gerbang naga, di mana penghasilan satu ikan koi menunjukkan bahawa masyarakat Cina sangat tertarik dengan ikan koi kerana ia melambangkan kejayaan dan kekayaan. Seterusnya ada dari aspek analisis, di mana pengkarya telah menjadikan ikan koi sebagai subjek utama di dalam penghasilan karya. Pengkarya juga menggunakan gaya penghasilan basah atau basah dalam penghasilan karya dengan menerapkan beberapa prinsip dan elemen seperti kepelbagaian warna, keharmonian garisan dan kesatuan hal benda. Di dalam penghasilan hal benda ikan koi, pengkarya menggunakan warna merah untuk menimbulkan kesan kontra terhadap ikan koi yang dihasilkan. Ini secara tidak langsung dapat menimbulkan kelainan di dalam penghasilan hal benda. Selain itu, dari segi aspek kandungan dan interpretasi pula, pengkarya menghasilkan karya dengan menjadikan ikan koi sebagai idea utama. Kerana menurut budaya masyarakat Cina, ikan koi yang berwarna merah dan hitam melambangkan kejayaan serta kekayaan seperti yang terdapat dalam karya. Manakala tulisan kaligrafi yang terdapat pada karya iaitu The Koi Jump Over the Dragon Gateway, which is 10,000 rand. Menurut legenda, bermaksud kekuatan dan keberanian ikan koi berenang melawan arus telah menyebabkan dia jatuh dan berakhir di pintu gerbang di Sungai Kuning yang disebut sebagai Dragon Gate. Akhir sekali ada dari aspek penilaian, di mana pemilihan tema ikan koi dijadikan sebagai idea utama kerana ikan koi sangat sinonim dengan masyarakat Cina, iaitu sebagai lambang kekayaan dan kejayaan seseorang. Seterusnya adalah penilaian analisis, di mana pengkarya menggunakan gabungan unsur seni dan pelbagai prinsip perniagaan untuk menghasilkan karya. Contohnya adalah prinsip kontrak dari segi warna ikan koi. Kesimpulannya, keseluruhan karya yang telah dihasilkan oleh pengkarya adalah bertujuan untuk menyampaikan maklumat kepada penonton bahawa ikan koi merupakan hewan yang melambangkan kekayaan dan kejayaan bagi seseorang. Berdasarkan karya Kibashi, Eagle on the Pine Tree menonjolkan gaya Pai Miao, iaitu lukisan lakaran tanpa warna yang mementingkan kematangan garisan tersebut. Karya yang dipamer menggunakan scroll memperlihatkan seekor burung helang yang bertinggi di atas sebuah dahan. Terdapat buah dan daun pokok pine di atas burung tersebut. Berdasarkan analisis, terdapat elemen dan prinsip rekaan yang terkandung di dalam karya tersebut. Antara elemen yang terkandung di dalam karya adalah elemen garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna. Prinsip rekaan yang terkandung di dalam karya adalah kontra, kesatuan, kepelbagaian, pengulangan dan harmoni. Berpandukan puisi, Why attack ordinary birds, spraying bloods and feathers on the ground? Mempersoalkan pergolakan sivil dan percubaan asing yang berlaku pada tahun 1930-an. Peperangan sivil dua tahap yang berlaku di antara komunis dan Republik Cina memberikan kesan yang besar kepada tanah besar Cina ketika itu. Salah satu kesan peperangan adalah menyebabkan jutaan rakyat terkorban. Berdasarkan karya Kibashi, beliau mengutarakan rasa tidak puas hati dengan menggambarkan burung helang sebagai rakyat. Burung helang yang bertinggi di atas dahan berkemungkinan menjadi sasaran pemburu walaupun tidak berbuat apa-apa. Mengibaratkan rakyat yang terpaksa bermaki-makian atas perkara yang tidak bersangkut paut dengan mereka. Menerusi pertimbangan, karya Kibashi berkesan sebagai satu wadah yang boleh membangkitkan semangat nasionalisme. Penggunaan puisi menguatkan lagi penyampaian mesej di dalam karya tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Karya ini merupakan karya Lin Chen yang bertajuk Reading the Memorial Stele yang dihasilkan pada zaman dinasti Song Utara. Karya ini berukuran 126.3 x 104.9 cm. Media yang digunakan dalam karya ini ialah dakwah dan warna pada sutera. Karya ini ditempatkan di Museum Seni Halus Bandar Osaka.
Dalam karya ini, kelihatan dua figura manusia iaitu seorang wanita dan seorang lelaki seolah-olah sedang berkomunikasi. Selain itu, terdapat juga seekor binatang iaitu seekor kuda yang sedang ditunggang oleh seorang lelaki Cina. Seterusnya, kelihatan pokok-pokok kekeringan dan batu-batuan yang pelbagai saiz serta kelihatan bukit bukau atau gunung ganda. Seterusnya, dari segi analisis karya pula, terdapat beberapa elemen dan prinsip rekaan yang digunakan dalam fasiran karya ini. Elemen yang pertama ialah garisan. Terdapat beberapa jenis garisan iaitu garisan tebal, nipis, beralun dan sebagainya. Buktinya boleh dilihat pada ranting-ranting pokok yang dilukis dengan pelbagai saiz dan gaya. Penggunaan tebal nipis garisan telah menghasilkan kesan pergerakan. Elemen yang seterusnya ialah warna. Warna yang digunakan pakai adalah warna setona iaitu warna bronze yang pelbagai tona. Prinsip rekaan yang terkandung pada karya adalah harmoni dari segi penggunaan garisan. Berbagai jenis garisan yang diulang-ulang untuk melukis ranting pokok yang memberi kesan yang harmoni. Rekaan yang lain ialah kepelbagaian dari segi rupa, bentuk dan garisan. Terdapat rupa organik seperti kuda, pokok, bukit bukau dan terdapat juga elemen bentuk iaitu tugu. Akhir sekali, kepelbagaian garisan. Pelbagai saiz dan aras garisan yang dihasilkan seperti garisan halus, tebal, nipis dan banyak lagi. Interpretasi, mesej utama yang ingin disampaikan dalam karya ini ialah menggambarkan kisah tradisional mengenai Chow Chow dan Yang Kiu dari dinasti Wei dan menunjukkan usaha mereka untuk membaca tugu peringatan yang didirikan untuk menghormati tokoh dinasti Han Chow Yi. Karya ini juga jelas memperlihatkan suasana alam yang kekeringan serta kelihatan tandus. Sekali, pada pendapat saya, pengkarya berjaya menyampaikan mesej tentang kehidupan tradisional Chow Chow dan Yang Kiu dari dinasti Wei. Karya ini juga berjaya dari segi penggunaan elemen dan prinsip rekaan seperti penggunaan garisan, warna, bentuk, rupa, pelbagaian, harmoni dan sebagainya. Ini saya akan membentangkan mengenai tajuk iaitu Path of Mountain, merupakan karya Sheng Zhao berukuran 38.7 x 60.3 cm. Menggunakan media dakwah di atas kertas dan menggunakan gaya iaitu gaya wood school. Okey, karya ini memaparkan elemen dan prinsip rekaan. Elemen yang terdapat pada karya ini adalah elemen garisan seperti garisan tebal, garisan nipis, garisan beralu dan garisan menegak. Elemen seterusnya iaitu rupa seperti rupa positif, rupa negatif dan rupa organik. Bentuk pula dapat dilihat kepada bentuk gunung, pokok-pokok, bentuk awan dan bentuk manusia pada karya tersebut. Jalanan yang ditampilkan oleh karya ini adalah jalanan tampak pada permukaan gunung, pada pokok, awan dan pada bahagian atap rumah tersebut. Ruang yang ditonjolkan dalam karya ini merupakan ruang dalam yang mana jarak antara gunung dengan gunung yang lain adalah sangat jauh sehingga kelihatan pudar pada bahagian gunung yang jauh iaitu sangat jauh. Okey, yang terakhir iaitu penggunaan warna menggunakan satu setona warna sahaja. Catatan Cina terkenal yang lain adalah The Kezia Grow Studio yang dihasilkan oleh Wang Zhengming pada tahun 1532. Wang Zhengming merupakan seorang artis kaligrafi, artis catatan dan seorang penulis puisi yang tersohor pada zaman dinasti Ming. Jika dilihat dari keseluruhan karya ini bertemakan pemandangan di sebuah kebun pokok bunga kezia. Jika dilihat dari aspek hal benda pula, apa yang kita boleh lihat ialah imej bukit, pokok, studio dan dua figura manusia. Jika dilihat dari aspek formalistik pula, terdapat berbagai unsur seni dan prinsip rekaan yang telah diaplikasikan dalam karya ini. Antara unsur seni yang kita boleh lihat adalah seperti garisan, rupa, bentuk, jalinan, ruang dan warna. Manakala dari aspek prinsip rekaan, terdapat tiga prinsip rekaan yang kita jelas boleh lihat di sini. Antaranya ialah kepelbagaian yang wujud daripada penggunaan pelbagai jenis unsur seni di dalam karya ini. Seterusnya harmoni yang wujud daripada pengulangan unsur seni seperti garisan di dalam karya ini. Dan terakhir yang kita boleh nampak ialah kesatuan yang wujud daripada penggunaan idea atau konsep yang sama. Seterusnya jika dilihat dari aspek kandungan atau konteks yang ingin disampaikan oleh Wang Zhengming melalui karya ini, tujuan utama karya ini dihasilkan sebenarnya adalah untuk meraihkan rakan sejawatnya Zheng Zichong yang telah berjaya melepasi peperiksaan yang dinamakan sebagai peperiksaan perkhidmatan awam. Oleh kerana inilah Wang Zhengming menjadikan pokok bunga kezia sebagai antara subjek matter dalam karya ini. Kerana pokok bunga kezia sangat sinonim dengan masyarakat Cina sebagai simbol atau metafora yang melambangkan kejayaan. Selain itu, kita juga boleh lihat beberapa imej scroll di dalam studio melalui tingkap
Ini menunjukkan kepada kita tentang minat yang mendalam Wang Zhengming terhadap bidang seni. Segala bentuk simbolik dan metafora yang disampaikan di dalam karya ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa seni catatan Cina sering menggunakan simbol atau metafora sebagai konsep atau idea dalam menghasilkan sesuatu karya.